Mika, Mika bab 1. Firman Tuhan yang turun kepada Mika, orang Moreshet, pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni penglihatannya tentang Samaria dan Yerusalem. Dengarlah, wahai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah, wahai bumi dan segala isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, Tuhan dari bait-Nya yang suci. Sesungguhnya Tuhan datang dari tempatnya, dan Dia kelak datang menjejak tempat-tempat tinggi di bumi. Luluhlah gunung ganang di bawahnya, dan terbelahlah segala lembah seperti lilin di depan api, seperti air tercurah di tempat curam. Semua ini terjadi karena pelanggaran Yakub, karena dosa keturunan kaum Israel. Apakah pelanggaran Yakub? Bukankah itu Samaria? Di manakah bukit pemujaan Yehuda? Bukankah itu Yerusalem? Oleh sebab itu, aku akan menjadikan Samaria timbunan puing di padang, tempat untuk menanam kebun anggur. Aku akan menghamburkan batu-batunya ke lembah dan membuka dasar-dasarnya. Segala patung ukirannya akan dihancurkan, segala upah sundalnya akan dibakar habis, dan segala berhalanya akan kujadikan rosak. Kerana semuanya itu dikumpulkannya daripada upah pelacur, maka semuanya itu akan kembali menjadi upah pelacur. Itulah sebabnya aku akan meratap dan meraung-raung. Aku akan berjalan tanpa kasut dan bertelanjang. Aku akan memperdengarkan ratapan seperti serigala dan perkabungan seperti burung unta, kerana lukanya tidak tersembuhkan. Sesungguhnya, luka itu telah menjalar ke Yehuda, sampai ke pintu gerbang bangsaku, ke Yerusalem. Jangan kabarkan hal itu di Gad, jangan sekali-kali menangis. Berguling-gulinglah di dalam debu, di Bet Leafra. Berjalanlah, wahai penduduk Safir, dalam keadaan bogel dan aib. Penduduk Zaanan tidak berani keluar. Bet Haizel meratap, perlindungannya direnggut daripadamu. Penduduk Marot bersusah, menantikan keadaan baik, kerana malapetaka telah turun daripada Tuhan ke pintu gerbang Yerusalem. Pasanglah segala rata pada kuda-kuda teji, wahai penduduk Lakis. Kota inilah mulanya dosa bagi putri Sion, kerana pelanggaran Israel didapati di dalamnya. Oleh sebab itu, berikanlah hadiah perpisahan kepada Moreshet Gad. Bani Akzib akan menjadi tipu daya atas para raja Israel. Aku masih akan mendatangkan penakluk bagimu, wahai penduduk Maresa. Kemuliaan Israel akan juga sampai ke Adulam. Gondolkanlah kepalamu dan cukurlah rambutmu kerana para anak kesayanganmu. Jadikanlah kepalamu gondol seperti burung nasar, kerana mereka harus pergi daripadamu ke dalam pembuangan. Mika bab 2. Malangnya orang yang merancang kedurjanaan dan yang membuat rancangan jahat di atas tempat tidur mereka. Pada waktu fajar menyingsing, mereka melaksanakannya, kerana hal itu ada dalam kekuasaan mereka. Mereka menginginkan ladang, lalu merampasnya, mahukan rumah, lalu mengambilnya. Maka dilakukan mereka terhadap orang serta kaum keluarganya, menindas orang untuk mengambil harta pusakanya. Maka beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, terhadap kaum ini aku merancang malapetaka. Kamu tidak akan dapat menjauhkan leher daripadanya. Kamu tidak akan dapat berjalan dengan sombong, kerana waktu itu waktu jahat. Pada hari itu, orang akan mengucapkan ibarat tentang kamu dan meratap dengan lagu perkabungan yang getir. Demikian, kita telah habis rosak. Bahagian warisan bangsaku telah ditukarnya. Betapa dia menyingkirkannya daripadaku. Dia membahagikan ladang-ladang kita kepada orang derhaka. Oleh sebab itu, takkan ada bagimu orang yang melemparkan tali pengukur melalui undian dalam jemaat Tuhan. Jangan berkhutbah. Demikianlah khutbah mereka. Orang tidak patut berkhutbah pasal hal-hal itu. Semoga aib tidak akan menimpa kita. Patutkah hal ini dikatakan,
wahai keturunan kaum Yakub. Adakah kini roh Tuhan kurang sabar? Seperti inikah perbuatannya? Bukankah firmanku mendatangkan kebaikan bagi orang yang hidup jujur? Kebelakangan ini umatku bangkit seperti musuh. Kamu melucuti jubah daripada busana orang yang berlalu dengan aman, yang menolak peperangan. Kamu mengusir kaum perempuan di antara umatku dari rumah-rumah kesayangan mereka. Daripada bayi-bayi mereka, kamu renggut buat selama-lamanya kemuliaan yang telah kuberikan kepada mereka. Segeralah pergi, kerana ini bukan lagi tempat untuk berehat. Kerana kenajisan, kamu akan dibinasakan dengan kebinasaan yang amat sangat. Sekiranya ada orang yang menuruti kesia-siaan dan kebohongan sehingga dia berdusta, aku akan berkhutbah kepadamu tentang air anggur dan minuman keras. Dialah yang akan menjadi pengkhutbah bagi bangsa ini. Aku pasti menghimpunkan kamu seluruhnya, wahai Yakub. Aku pasti mengumpulkan saki-baki orang Israel. Aku akan menempatkan mereka bersama-sama seperti kawanan domba di dalam kandang, seperti kawanan ternak di tengah-tengah padangnya. Akan ada ramai sekali manusia di tempat itu. Dia yang membuka jalan akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos melalui pintu gerbang dan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan di depan mereka, yakni Tuhan yang mengepalai mereka. Mika bab 3. Kataku, dengarlah, wahai para ketua keturunan kaum Yakub dan para pemimpin keturunan kaum Israel. Bukankah kamu sepatutnya tahu apa itu keadilan? Wahai kamu yang membenci kebaikan dan mencintai kejahatan, yang merompak kulit daripada tubuh orang dan daging daripada tulang-tulang mereka. Kamu yang memakan daging bangsaku dan menyiat kulit mereka. Kamu mematahkan tulang-tulang mereka dan membahagi-bahaginya seolah-olah di dalam periuk, seolah-olah daging di dalam kawah. Maka mereka akan berseru kepada Tuhan, tetapi Dia tidak akan menjawab mereka. Dia akan menyembunyikan wajahnya daripada mereka pada waktu itu, kerana perbuatan mereka jahat. Beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang menyesatkan bangsaku. Jika gigi mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka berseru, Damai! kalau orang tidak menyuapkan sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka siap berperang dengannya. Oleh sebab itu, akan ada malam bagimu, sehingga kamu tidak mendapat penglihatan. Akan ada kegelapan bagimu, sehingga kamu tidak dapat menenung. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, hari akan menggelap bagi mereka. Akan aiblah para pelihat, dan para penilik akan mendapat celah. Mereka semua akan menutup mulut mereka, kerana tidak ada jawapan daripada Allah. Tetapi aku ini penuh dengan kuasa, dengan roh Tuhan, dengan keadilan, dan dengan keperkasaan, untuk mengisytiharkan kepada Yakub segala pelanggarannya, dan kepada Israel segala dosanya. Dengarlah hal ini, wahai para ketua keturunan kaum Yakub dan para pemimpin keturunan kaum Israel, yang memandang keji keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. Kamu membina Sion dengan penumpahan darah dan Yerusalem dengan kezaliman. Para ketuanya memutuskan hukum demi rasuah, para imamnya mengajar demi bayaran, dan para nabinya menenung demi wang. Tetapi mereka juga bersandar kepada Tuhan dan berkata, Bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak ada malapetaka yang akan menimpa kita. jadi, kerana kamulah Sion akan dibajak seperti ladang, Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung tempat bait suci akan menjadi bukit berhutan. Mika bab 4. Pada hari-hari terakhir, gunung tempat bait Tuhan akan ditegakkan sebagai puncak semua gunung dan akan ditinggikan melebihi bukit-bukit,
dan orang akan berduyun-duyun ke sana. Banyak bangsa akan datang dan berkata, Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Dia akan mengajar jalan-jalannya kepada kita, sehingga kita dapat melangkah di jalan-jalannya. sememangnya hukum akan keluar dari Sion dan firman Tuhan dari Yerusalem. Dia akan menjadi hakim antara banyak suku bangsa dan akan memutuskan perkara bagi bangsa-bangsa yang kuat sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang mereka menjadi mata bajak dan tombak mereka menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar ilmu peperangan. Setiap orang akan duduk di bawah pokok anggurnya dan di bawah pokok aranya tanpa ada yang mengusik, karena Tuhan alam semesta telah berfirman, sekalipun segala suku bangsa hidup dalam nama Tuhan masing-masing, tetapi hidup kita akan tetap dalam nama Tuhan, Allah kita, untuk seterusnya dan selama-lamanya. Pada hari itu, Demikianlah firman Tuhan. aku akan mengumpulkan orang yang tempang. Aku akan menghimpunkan orang yang telah diusir dan yang telah kuberikan penderitaan. Orang yang tempang akan kujadikan sakit-baki bangsa, dan kalangan yang terbuang kujadikan bangsa yang kuat. Tuhan akan bertakhta atas mereka di Gunung Sion dari waktu itu untuk selama-lamanya. Mengenai engkau, wahai menara kawanan ternak, Bukit Putri Sion, kepadamu akan tiba dan akan datang pemerintahan yang dahulu, yakni kerajaan bagi Putri Yerusalem. Sekarang, mengapakah engkau berteriak dengan kuat? Tidak adakah lagi raja dalam kalanganmu? Adakah penasihatmu sudah binasa, sehingga kamu dicengkam kesakitan, seperti perempuan yang mengalami sakit pelahiran? Menggeliatlah dan mengejanlah, wahai puteri Sion, seperti perempuan yang mengalami sakit pelahiran, karena sekarang engkau harus keluar dari kota dan berdiam di padang. Engkau harus pergi sampai ke Babel. Di sanalah engkau akan diselamatkan. Di sanalah engkau akan ditebus Tuhan daripada tangan para musuhmu. Sekarang, banyak bangsa yang berkumpul demi melawan engkau. Mereka berkata, Biarlah dia dinajiskan. Biarlah mata kita puas memandangi Sion. tetapi mereka tidak mengetahui fikiran Tuhan dan tidak mengerti rancangannya, bahwa Dia akan menghimpunkan mereka seperti berkas-berkas gandum ke tempat pembantingan. Segeralah mengirik, wahai Putri Sion, kerana tandukmu akan kujadikan besi, dan kukumu akan kujadikan tembaga. Engkau akan menumbuk hancur banyak suku bangsa. Engkau akan mengkhususkan jarahan mereka kepada Tuhan, dan kekayaan mereka kepada Tuhan semesta bumi. Mika bab 5. Sekarang berhimpunlah, wahai puteri yang berpasukan. Pengepungan telah diadakan terhadap kita. Dengan tongkat, mereka akan menghentam rahang orang yang memerintah Israel. Tetapi engkau, wahai Betlehem Efrata, yang teramat kecil untuk berada di antara kaum-kaum Yehuda, daripada kamu akan muncul bagiku seorang yang akan menjadi pemerintah di Israel. Asal-usulnya sudah sejak zaman dahulu, sejak purbakala lagi. Oleh sebab itu, Dia akan membiarkan mereka sehingga tiba waktu perempuan yang dalam pelahiran telah melahirkan. Lalu saudara-saudaranya yang selebihnya akan kembali kepada orang Israel. Dia akan tampil dan akan menggembala mereka dengan kekuatan Tuhan. Dalam keagungan nama Tuhan, Allahnya, mereka akan tinggal dengan selamat. Kerana pada waktu itu, Dia menjadi besar sampai ke hujung bumi. Dia ini akan menjadi sumber kesejahteraan apabila orang Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila mereka menginjak puri-puri kita, maka kita akan mengangkat 7 orang gembala dan 8 orang pemimpin manusia untuk melawan mereka. Dengan pedang, mereka akan menguasai tanah Asyur dan tanah Nimrod di muka pintu gerbangnya.
Dia akan melepaskan kita daripada cengkaman orang Asyur apabila mereka masuk ke negeri kita dan apabila mereka menginjak daerah kita. Sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa seperti embun daripada Tuhan, seperti hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak menanti-nantikan sesiapapun dan tidak menunggu-nunggu anak-anak manusia. Sisa Yakub akan ada di antara bangsa-bangsa, di tengah-tengah banyak suku bangsa, seperti singa antara mergas tua hutan, seperti seekor singa muda antara kawanan domba. Jika menerkam mangsa, ia akan menginjak-injak serta mencabik-cabik tanpa ada yang melepaskan mangsa itu. Tanganmu akan ditinggikan mengatasi lawan-lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Pada hari itu akan terjadi, Demikianlah firman Tuhan. aku akan melenyapkan kuda-kudamu daripada kalanganmu dan membinasakan segala ratakmu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu dan meruntuhkan kubu-kubumu. Aku akan melenyapkan sihir daripada tanganmu, dan para peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patung ukiranmu dan tiang-tiang berhalamu daripada kalanganmu. Engkau tidak akan lagi sujud menyembah hasil kerja tanganmu. Aku akan mencabut patung berhala Asyera kamu daripada tengah-tengahmu dan memusnahkan kota-kotamu. Aku akan melakukan pembalasan dalam murka dan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mahu taat. Mika bab 6. Dengarlah apa yang difirmankan Tuhan. Bangunlah, ajukanlah pembelaanmu di depan gunung, biarlah bukit mendengar suaramu. Wahai gunung, dengarlah Tuhan menyatakan penunjuk keburukanmu. Juga kamu, wahai alas-alas bumi yang kukuh, kerana Tuhan mempunyai perkara dengan umatnya, ia hendak berperkara dengan Israel. Wahai umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah aku telah melelahkan engkau? Jawablah aku. Aku telah memimpin engkau keluar dari tanah Mesir dan menebus engkau dari tempat perhambaan. Aku telah mengutus sebagai pemimpinmu Musa, Harun, dan Miriam. Wahai umatku, ingatlah apa yang dirancang oleh Balak, Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam, anak Beor. Ingatlah perjalananmu dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya kamu mengetahui perbuatan yang benar daripada Tuhan. Dengan apakah aku harus menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah di tempat yang tinggi? Apakah aku harus menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur 1 tahun? Adakah Tuhan berkenan kepada ribuan domba jantan, atau kepada puluhan ribu aliran minyak? Haruskah aku persembahkan anak sulungku kerana pelanggaranku, anak kandungku kerana dosaku sendiri? Wahai manusia, engkau telah diberitahu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain menegakkan keadilan, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Suara Tuhan berseru-seru kepada kota itu adalah bijaksana untuk berkhidmat kepada namamu. Dengarlah bunyi tongkat dan dia yang menentukannya. Dapatkah aku lupakan harta kefasikan di rumah orang fasik dan takaran yang kurang dan terkutuk itu? Haruskah aku benarkan neraca kefasikan dan pundi-pundi berisi batu timbangan tipu? Orang kayanya penuh dengan kekerasan, penduduknya berkata bohong, dan lidah penipu ada di dalam mulut mereka. Oleh sebab itu, aku pun mulai mengazabkan engkau dengan hebat, menanduskan engkau kerana dosa-dosamu. Engkau akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang. Rasa lapar tetap ada di dalam perutmu. Engkau akan memindahkan barang, tetapi tidak dapat menyelamatkannya. Apa yang kau selamatkan akan kuserahkan kepada pedang. Engkau akan menyemai, tetapi tidak akan menuai. Engkau akan mengirik buah zaitun, tetapi tidak akan diurap dengan minyaknya. Engkau akan mengirik buah anggur,
tetapi tidak akan meminum airnya. Engkau berpegang teguh pada ketetapan-ketetapan Omri dan segala perbuatan keluarga Ahab. Engkau menuruti rancangan-rancangan mereka, sehingga aku menjadikan engkau suatu kengerian dan pendudukmu suatu cemuhan. Kamu akan menanggung celaan daripada umatku. Mika bab 7. Malangnya aku, kerana keadaanku seperti keadaan setelah tamatnya masa pengumpulan buah-buahan musim panas, seperti keadaan setelah tamatnya masa pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada setandan anggur untuk dimakan, atau buah ara pertama yang kusukai. Kalangan salih telah hilang dari bumi. Tidak ada lagi yang tulus antara manusia. Mereka semua mengancam dan menantikan darah. Setiap orang memburu saudaranya dengan jaring. Kedua-dua belah tangan mereka terampil berbuat jahat. Para pembesar meminta hadiah. Para hakim menerima rasuah. Dan orang besar berbicara jahat sesuka hati. Demikianlah mereka bermuafakat bersama-sama. Orang yang terbaik di antara mereka seperti onak. Orang yang paling tulus bagai pagar duri. Hari bagi para penjagamu, hari penghukumanmu telah tiba. Sekarang mereka akan menjadi keliru. Janganlah percaya kepada jiran. Janganlah menaruh keyakinan kepada para sahabat. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Anak laki-laki menghina ayahnya. Anak perempuan bangkit melawan ibunya. Menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh seseorang ialah ahli keluarga rumahnya sendiri. Tetapi bagiku, aku akan menengadah kepada Tuhan. Aku akan berharap kepada Tuhan, penyelamatku. Allahku akan mendengar aku. Janganlah bergembira atas aku, wahai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam kegelapan, Tuhan akan menjadi cahaya bagiku. Aku akan menanggung murka Tuhan, kerana aku telah berdosa terhadapnya, sampai Dia memperjuangkan perkaraku dan menegakkan keadilan bagiku. Dia akan membawa aku keluar kepada cahaya. Aku akan melihat keadilannya. Musuhku akan melihatnya dan akan diselubungi malu. Dia yang berkata kepadaku, Di manakah Tuhan, Allahmu? mataku akan memandang Dia. Pada waktu itu, Dia akan diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang hari untuk membangunkan tembokmu. Pada hari itu, perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu, orang akan datang kepadamu dari Asyur dan dari kota-kota Mesir. Dari Mesir sampai sungai Efrat. Dari laut ke laut dan dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus kerana penduduknya, kerana hasil perbuatan mereka. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu. Domba-domba harta pusakamu yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah Karmel. Biarlah mereka merumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu. Seperti pada waktu engkau keluar dari tanah Mesir, aku akan memperlihatkan kepada mereka pelbagai keajaiban. Bangsa-bangsa akan melihatnya dan berasa malu atas segala keperkasaan mereka. Mereka akan menekapkan tangan ke mulut dan telinga mereka akan menjadi tuli. Mereka akan menjilat debu seperti ular, seperti binatang melata di bumi. Mereka akan keluar dengan gementar dari kubu mereka, menghadap Tuhan, Allah kita dengan gentar. Mereka akan berasa takut terhadap Engkau. Siapakah Allah yang seperti Engkau, yang mengampunkan kesalahan dan yang menghapuskan pelanggaran daripada sisa harta pusakanya? Dia tidak mempertahankan murkanya untuk seterusnya, kerana Dia menyukai kasih abadi. Dia akan kembali mengasihani kita. Dia akan menginjak-injak kesalahan kita. Engkau akan membuang segala dosa kami ke laut yang dalam. Engkau akan melimpahkan kesetiaanmu kepada Yakub dan kasih abadimu kepada Abraham, seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami,
sejak zaman dahulu.